Muhammad Sri Gadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harapan, salam perpaduan. Terima kasih pada Puan Yang Dipertua. Pada pagi ini, Sri Gading akan membawa beberapa perkara penting, khususnya berkaitan dengan banjir yang melanda negeri Johor. Untuk makluman kepada Dewan, pada pagi ini sahaja, PPS yang telah berdaftar dengan kementerian ataupun jabatan kebajikan masyarakat berjumlah 269 dengan mangsa 49,410 orang. Itu tidak termasuk PPS yang terpaksa dibuat oleh kawasan-kawasan atau penduduk yang memang tak boleh keluar kerana dah terkepung dengan air. Jadi untuk apa yang saya nyatakan di sini, di Sri Gading sahaja, PPS telah ada 25 PPS, termasuk 6 daripadanya adalah daripada PPS ataupun penduduk-penduduk di kawasan Parit Sulong. Apa yang kami mohon, iaitu perkara-perkara penting dalam urusan banjir ini, di mana banyak sangat ataupun beberapa perkara yang menjejaskan penduduk, di mana kekurangan peralatan, dah duduk, dah pindah ke tempat-tempat yang ditentukan, tetapi kemah lambat sampai. Kami mengharapkan supaya kemah, selimut dan juga keperluan-keperluan asas untuk mereka dapat berteduh, dapat berehat sangat diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pemakanan mangsa-mangsa banjir. Kami dapat laporan kerana saya daripada hari Rabu 1 hari bulan Mac, saya telah turun ke kawasan Segaman, Labis dan kawasan saya sendiri, iaitu Sri Gading. Di mana kami dapati bahawa terlalu lambat berkaitan dengan pemakanan. Kalau boleh, makanan-makanan yang diuruskan oleh agensi ataupun oleh catering ini, jangan terlalu banyak menerima tempahan ataupun pengarahan, tetapi perbanyakkan syarikat-syarikat catering yang boleh menguruskan untuk memasak makanan kepada mangsa banjir, supaya mangsa banjir tidak kelaparan. Jadi itu antara perkara yang saya mengharapkan sangat supaya catering ini dapat diperbanyakkan. Minta penjelasan, Yang Berhormat Sri Gading. Silakan. Kami jiran Saya ada 5,000 bangsa, dia pun lebih kurang 5,000 bangsa. Betul apa yang Yang Berhormat Sri Gading cakap tu. Minta kerajaan tengok balik. Nombor satu, kualiti makanan. Jangan hantar makanan basi, nasi tak masak. Kedua, minta tolong supaya percepatkan urusan ni. Kerana dulu kita tak ada masalah. Sejak 2006 kita dah berkali-kali menguruskan banjir. Tapi kali ini sebabkan kita tukar format. Kita minta supaya kontraktor jangan bertumpu pada satu. Pecah pada semua. Kedua, menu kedua. Kita tak tahu berapa peruntukan yang diberikan kepada setiap mangsa. Itu penting. Dan saya setuju dengan Muhammad, barang kemah lambat. Kami terpaksa cari usaha cari tilam, cari tikar, cari semua. Kerana lambat sampai. Dah 3 hari orang kalau tak ada selimut, itu jadi masalah. Minta supaya lihat balik keseriusan yang berlaku di kawasan kami ini. Terima kasih. Okey. Aritam boleh masukkan sebahagian pada ucapan itu dalam ucapan saya. Kerana apa yang kami bangkitkan sebenarnya bukan masalah kelambatan itu, yang pentingnya adalah keselamatan. Di mana penduduk-penduduk yang banjir ini, mereka tak boleh duduk dalam rumah dah sebab air semakin menaik. Kebetulan air yang datang daripada Labis, Segamat baru sampai ke peringkat daerah Muar dan daerah Batu Pahat. 2 empangan yang terpaksa bukan kerana dilepaskan, tapi kerana dah overflow. Dia akan keluar secara automatik, masuk ke sungai-sungai yang akan melalui sungai Sempang Kiri dan Sempang Kanan, yang melalui Parlimen Sri Gading, Parlimen Air Hitam dan juga Parlimen Parit Sulong. Jadi ini perkara yang sangat perlu kepada rakyat, kerana ianya memberikan satu kesan yang sangat negatif kerana kedudukan mereka berada di tepi ataupun di bahagian sungai yang berkenaan. Dan saya menyokonglah cadangan pada Paguh, walaupun ianya parti yang berkelainan, iaitu peruntukan, kalau katakan Kelantan dan Terengganu yang terkesan banjir pada bulan Januari yang lepas diberikan 50 juta setiap negeri.
Johor pada hari ini, kalau katakan 50,000 mangsa banjir, dengan 50 juta, hanya 1,000 wang insan. Jadi saya mengharapkan bukan 100 juta, kalau lebih daripada itu, untuk diperuntukkan kepada mangsa-mangsa banjir dan juga banjir yang ada pada hari ini. Seterusnya saya ingin menyatakan apa yang Pak Agus nyatakan bahawa mana janji manifesto PH. Dulu PH dia kawan kita. Bila dia lari bentuk kerajaan PN, dia pun tak ada manifesto masa tu. Sebab kerajaan campuran. Hari ini kerajaan kami, kerajaan PH dan juga BN. Jadi kami akan duduk bincang bagaimana nak menguruskan masalah rakyat. Bukan nak fikirkan lama sangat bincang manifesto PH sahaja. BN pun ada manifesto, kerajaan Sabah Sarawak pun ada manifesto. Jadi kami akan susun, insya-Allah. Tengok apa yang telah dibuat. Menghapuskan maflis 2,600 orang yang bankrupsi. Ini melibatkan rakyat, khususnya orang Melayu. Anak-anak kita. Ini kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Jangan kata kita tak ada dana ataupun tak ada perkara yang kita nak buat untuk rakyat. Walaupun bukan daripada PH punya, tapi kami bergabung dapatkan satu pandangan yang terbaik. Yang kedua, kita lihat tentang peningkatan belanjawan untuk pendidikan. Di mana pendidikan pada yang lepas 52. Kita tahu pendidikan ini asas untuk rakyat berakhlak mulia. Asas rakyat untuk dapat ilmu. Dinaikkan kepada 55 bilion. Ini satu peningkatan untuk masa depan negara kita. Jadi jangan kata kita tidak ada satu masalah, satu perbelanjaan yang tak nampak seolah-olahnya macam membiarkan pembangunan negara, pembangunan rakyat. Seri Gading Shah Alam. Yang ketiga, Parti Bunta pun minta laluan. Apa yang penting kepada kita pada hari ini? Kalau dulu Agong pentahkan supaya sama-sama duduk bentuk satu kerajaan. Yang tak nak siapa? Pak Agong yang tak nak. Bukan orang lain. Pak Agong yang kata, no, tak nak. Tapi hari ini dah cakap macam-macam. Jadi Seri Gading Shah Alam mohon penjelasan. Saya akan masuk Seri Gading Parti Bunta pun mohon laluan. Apa yang saya nak bawa itu saya terpaksa jawab sebab dia pun sama-sama Johor. Sama-sama dulu dengan kita. Parti Bunta minta laluan boleh? Okey. Seri Gading, perkara yang nak beri pertama, laluan saya kah? minta maaf sebab masa tinggal 2 minit. Jadi, Sila duduk. perkara yang penting pada saya iaitu tentang Salam berduduk. Saya sangat-sangat mengharapkan supaya kerajaan memberikan penghargaan. Kalau katakan kita berikan penghargaan kepada mereka yang pergi ke luar negara membantu mangsa-mangsa gempa. Kenapa kita tidak berikan penghargaan kepada mereka yang pada hari ini bertungkus lumus dalam negeri sendiri, dalam negara kita sendiri untuk berdepan dengan bangsa banjir. Guru yang bercuti sekarang ini terpaksa duduk siang malam di pusat perpindahan. Bukan sekadar guru, bomba, polis, tentera, Jabatan Amal, Jabatan Am dan lain-lain. Saya harap mereka Amal. juga termasuk di kalangan mereka yang diberikan sumbangan Jabatan Amal, bajet oleh kerajaan. Dan oleh kerana masa dah lepas, minta maaf sahabat saya Parit Bunta. Bukan saya tak nak bagi. Boleh ke? Tapi oleh kerana tak bagilah. Ingatkan nak bagi tak ada masa ni. lagi ni. Nak sebut tentang banjir juga ni, saya mengharapkan supaya ada insurans kepada petani-petani, khususnya petani-petani pekebun-pekebun kecil yang dilanda banjir. Sebagai contoh, ada petani yang 6 ekar tanam pokok pisang, buah dah nak harvest, tiba-tiba dilanda banjir. Kerugian hampir 40,000. Orang kampung modal 40,000 dah nak harvest, tiba-tiba kena banjir. Jadi saya mengharapkan, sebab itu kami Barisan Kerajaan Perpaduan memohon supaya bantuan kepada mangsa-mangsa banjir ini dipertingkatkan, bukan 50 juta tetapi 150 juta untuk membantu kepada mereka juga yang terkesan kerana banjir ini. Yang betul, antara perkara yang saya nak sebut juga tentang guru. Oleh kerana guru tadi terlibat dalam keadaan yang sangat terdesak, Seri Gading mencadangkan supaya ada jawatan-jawatan pembantu guru dalam bidang-bidang tertentu untuk meringankan tugas guru. Guru sebenarnya terlalu berat dengan tanggungjawab.
Saya Seri Gading mencadangkan iaitu guru yang berkaitan dengan warden di asrama. Kalau boleh kita lantikkan pegawai penolong pentadbir N19 untuk menjadi pengurus yang menguruskan berkaitan dengan warden asrama. Sebab apa? Asrama ini kalau guru yang bertugas siang, malam sampai ke pagi nak tengok anak murid. Kalau ada warden yang ditugaskan dengan khas, insya-Allah guru boleh fokus untuk kerja dia, untuk mengajar. Itulah tugas hakiki kepada seorang guru. Oleh kerana masa dah terlebih, sebenarnya ada 4-5 lagi hujah. Oleh kerana, cakap je. Tapi tak apalah, saya memahami suasana pada hari ini. Saya terpaksa balik semula ke kawasan, kerana kawasan saya ada 25 PPS yang perlu saya tengok. Saya tak mahu sebagai wakil rakyat, saya tinggalkan rakyat saya dalam keadaan derita. Saya tak mahu pergi jalan jauh. Saya nak tengok mereka, bersama-sama mereka menghayati. Hidup Seri Gading. Hidup Seri Gading. Assalamualaikum Orang Johor. warahmatullahi wabarakatuh. Ajak ulangan pergi sekali tu, ulangan. Buat sibuk kat Dewan, pergi bantu Johor tu. Parit Punta, jangan berucap tanpa approve. Saya jemput yang berhormat Ulangan sama Kepala juga. Patas.